Saya dah lalui politik ni 20 tahun ni. Dua-dua tokoh ni lah, sama ada Mahathir ke Anwar ni. Sepatutnya kita benam je dah. Ya, dua tokoh inilah yang menjahanamkan negara. Dia komen Pak Hamdan pada 7 April yang lepas. Okey, di mana Pak Hamdan ada kongsi artikel daripada Malaysian Insight dengan tajuk besar Dr. Mahathir betul. Saya boleh jadi PM lebih baik daripada Najib. Apa komen Pak Hamdan? Bagi saya lah, saya dah lalui politik ni 20 tahun ni. Dua-dua tokoh ni lah, sama ada Mahathir ke Anwar ni. Sepatutnya kita benam je dah. Ya, dua tokoh inilah yang menjahanamkan negara. Yang bawa pergaduhan, yang rosakkan bangsa, yang ajak rakyat bertempur, yang bergaduh kita semua ni rakyat Malaysia. Siapa? Dua orang ni je. Anwar dengan Mahathir. Dua-dua ini kepentingan nak jadi Perdana Menteri je. Idealismenya ialah nak jadi Perdana Menteri, dua tokoh ini. Itu sebab saya nak bawa bila disebut macam tu. Saya nak bawa dulu kepada Dr. Mahathir, baru saya bawa ke Anwar. Contohnya, tahun 99 saya menjadi antara pengarah pilihan raya Barisan Alternatif. Lepas tu Barisan Alternatif kalah. Bila kalah, Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ketika itu. Tapi majoriti orang Melayu ketika itu, dalam sekitar 65 ke 69% menyokong Barisan Alternatif. Sehingga Kelantan, Terengganu dan beberapa tempat di Perak dan sebagainya menyebabkan Barisan Alternatif menang. Apa yang dibuat oleh Dr. Mahathir ketika itu? Dr. Mahathir, dia berterima kasih kepada orang Cina, India, kerana dengan sokongan India dan Cina, Barisan Nasional menang. Maka dengan matlamat dan hati dia itu, Dr. Mahathir masa itu menjadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO, memanggil SPR untuk membuat persepadanan semula. Yang ini saya percaya rakyat Malaysia, ahli politik semua lupa benda ni. Tahun kita Malaysia ni terakhir sekali persepadanan semula ialah tahun Dr. Mahathir tu. Selepas itu tak dapat. Lepas itu tak dapat tutut zaman Pak Lah dan Najib, maka tidak dapat buat persepadanan semula. Persepadanan semula yang ada ni ialah kesan daripada pilihan raya tahun 99. Okey, Dr. Mahathir ketika itu, kalaulah dia kata, orang kata dia jiwa Melayu. Orang kata dia ni Islamik. Bagi saya, dia tidak ada sikit pada hati Melayu. Apa bukti dia? Buktinya, pada tahun 99 tu dia panggil SPR untuk buat sepadanan semula. Dia arahkan SPR masa itu buat sepadanan semula ini sehingga menyebabkan contohnya di Johor daripada berapa belas menjadi 27 parlimen, di Selangor menjadi 24 parlimen, Sabah 25, Sarawak 39 dan sebagainya. Dia sebut dengan jelas mana-mana kursi yang majoritinya Melayu 90%, 80% mesti ditukar, jadikan campuran kerana orang Melayu dan Cina, orang India dan Cina menyebabkan Barisan Nasional menang. Dia fobia kepada orang Melayu. Dia tidak yakin pada orang Melayu akan terus menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Maka dia memberi arahan yang jelas kepada Ketua UMNO bahagian perhubungan, pengurusi perhubungan UMNO di negeri dan SPR supaya diadakan semua sepadanan semula mengikut kehendak acuannya. Bukti yang paling jahat, Terengganu. Sekarang ni 8 parlimen, dari merdeka sampai sekarang ni 8 parlimen. Itu tempat orang Melayu. Kalau dia jiwa Melayu, tidak ada kepentingan politik, hatinya Melayu, mempentingkan agama Islam, mesti dia tambah kursi di Terengganu itu daripada 8 menjadi 16. Begitu juga di Kelantan, begitu juga di Kedah. Tetapi kerana dia tidak percaya pada orang Melayu boleh meneruskan mengundi Barisan Nasional ketika itu dan UMNO, dia nak terus jadi kekal menjadi Perdana Menteri, maka dia tidak bagi. Pahang dia tak bagi. Dia tak bagi juga di Terengganu. Dia tambah semua tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Maka kita hari ini pada pilihan raya 2008, 2015 sehingga 2000 yang baru ini, kita terperangkap dengan orang bukan Melayu, terutama orang Cina dan India, terutama orang Cina menjadi penentu kepada kemenangan dalam satu-satu pilihan raya. Maka mereka jadi ada kuasa. Tapi kalau dia ambil pendekatan bahawa pentingnya orang Melayu ni, kursi orang Melayu ni penting. Terengganu hari itu dia jadi 16. Kelantan daripada 14 mungkin jadi 20 lebih. Perak dia tambah. Ini semua kan. Survival orang Melayu tidak akan tergugat. Jika berlakunya apa-apa pun seperti sekarang ini, dominan Melayu itu tetap. Tapi sekarang ini kerana Dr. Mahathir punya kesilapan,
untuk menjaga kepentingan diri dia, keluarga dia dan politiknya ketika itu dan menjaga UMNO ketika itu, maka dia terlupa bahawa dengan persepadanan semula pada 1999 itu telah menjahanamkan survival politik Melayu. Itu yang pertama. Jadi ini bagi saya dua orang ni lah, maknanya Mahathir dengan Anwar. Anwar pula kalau saya kata tadi Mahathir dengan bersikap begitu, Anwar pula mengajak, antara sebab saya tidak bersetuju dengan Anwar Ibrahim ialah PKR dia ajak bergabung dengan PRM, Parti Rakyat Malaysia. Saya ingat lagi Anwar memberi surat kepada saya dan pada saudara Izam dan semua. Kita kena dilihat parti PKR ini tidak terlalu Melayu. Kita mesti dilihat ada gabungan bukan Melayu. Kerana kalau tidak, kita tidak dapat sokongan. Dan sebagainya. Dua tokoh ini hanya memikirkan kalau mereka ini kuat hatinya Melayu, kononnya Melayu, semua cerita pasal Melayu tetapi perbuatan tidak. Dua tokoh ini. Itu sebab bagi saya tokoh inilah yang menjahanamkan negara. Dua tokoh ni bergaduh, dua punya sifat dan perancanganlah yang menyebabkan negara ini rosak. Walaupun Allah bagi kesempatan dia orang jadi Perdana Menteri, tapi rakyat kena menilai mereka ini sebenarnya tidak perlu lagi. Bagilah orang baru. Tak kira lah siapa pun, tapi orang barulah. Jadi bagi saya dua-dua ini pengkhianat kepada bangsa dan agama. Okey. Saudara Nazari yang